Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sejahtera, selamat pagi hari Khamis. Ahlan wa sahlan. Baik, terima kasih kepada pihak penganjur dan kepada barisan VVIP, Dr. Izwan, Dr. Rafidah dan semua sekali lah. Maafkan saya sebab hari ini saya sedikit terlewat. Bukan apa, saya memang orang Perak, tapi dah tersalah masuk pergi ke jalan ke Alosdam. Jadi kena pusing balik. Pusing balik sebab dalam bulan ni saya ada beberapa kekangan yang menyebabkan saya agak kurang sikit lah, kurang fokus. Tapi tak apa, alhamdulillah selamat juga sampai di sini. Yang penting saya dah dapat bersemuka dengan semua insan-insan hebat pada hari ini. Jadi dipendekkan cerita tentang tajuk saya, kupasannya berkaitan dengan LGBT. Ya, LGBT ini tentang berkisahkan tentang pengalaman saya sendiri. Sebab saya adalah bekas seorang maknya. Kalau dengar suara pun orang dah tahu dah suara saya ini ke arah kewanitaan. Tapi ini bukan suara yang dibuat-buat. Ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ya, sebab hukum saya tak besar penumbuk. Tak nampak macam orang kata besar sangat macam suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Itu kalau suara yang dibuat. Tapi suara yang originality, inilah suara saya. Sebab saya adalah guru teater, guru yang banyak mengajar anak-anak tentang seni. Ya, seni tari, seni teater, seni suara. Jadi banyak menggunakan suara. That's why saya ditakdirkan menjadi seorang guru. Jadi tentang tajuk kita berkaitan tentang LGBT ini, saya merupakan bekas seorang maknya. Ya, saya dilahirkan dengan mempunyai naluri, ya, naluri kewanitaan yang bukan ada cetusan, suntikan, didikan, dorongan daripada sesiapa. Ini adalah ujian dan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawasanya saya dilahirkan dengan satu perasaan yang agak luar biasa. Ya, luar biasa itu bukan apa. Sebabnya bila belum saya masuk ke prasekolah lagi, saya ada rasa suka dengan lelaki. Saya dah ada keinginan untuk bermain seperti kanak-kanak wanita, kanak-kanak perempuan yang lain. Ya, main pondok-pondok, main masak. Kemudian kecenderungan saya suka gubah bunga. Tak payah, tak perlu disuruh. Suka menyapu, masak. Jadi memang tak ada lemak saya suruh pun. Saya sendiri terdorong untuk membuat kerja-kerja rumah. Jadi itulah anugerahnya. Sebab hormon perempuan terlebih sikit kan. Jadi kita jadi rajin. Cuma perbezaannya di sini, kalau di atas orang kata anugerah daripada Allah ni, yang bukan dibuat-buat ni, dia lain dengan yang pengaruh persekitaran. Pengaruh persekitaran ni mungkin kerana dia putus cinta, ataupun kerana faktor kesempitan hidup, dia terpaksa melakukan kerja-kerja yang tidak bermoral. Ataupun siang hari jadi lelaki, perempuan malam jadi perempuan. Dia ada perubahan-perubahan macam sesumpah. Macam saya bukan sesumpah, saya adalah saya. Cuma sekarang ni kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, saya sekarang ni dah banyak berubahnya, 360 darjah saya dah berubah. Sebab saya telah mendapat kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk saya kekal sebagai lelaki dan muslim. Ya, hanya kelembutan, hanya suara, hanya orang kata nampaklah ciri-ciri kefemininan tu masih lagi ada. Namun dari segi appearance, maksudnya pemakaian saya tidak lagi seperti dahulu. Kalau dulu 24 jam wanita. Wanita, engkau bulan, engkau juga suria. Mantap. Tanpa wanita saya pun tak lahir kan. Tanpa ibu saya tak ada di muka bumi Allah ni bila izin Allah lah. Ya, sebab saya banyak sangat menyusahkan hati mak saya waktu saya menjadi seorang transgender. Ya, sangat-sangat menyusahkan hati mak saya. Mak saya terlalu, orang kata, saban hari merendam air mata apabila melihat anaknya daripada kecil, yang dikandungnya, yang dilahirkannya makin lama makin teruk. Ya, dia punya kronologinya. Ya, pada masa kecil saya tak tahu yang saya ni apa ya sebenarnya. Saya tak dapat nak luahkan. Sebab that time
saya akui ibu bapa saya bukanlah orang yang berpendidikan tinggi, dan dari segi parenting skillnya ibu bapa saya memang agak orang kata low lah, orang kampung kan, penuri getah. Jadi kita nak luahkan benda ni pun tak ada tempat. Cuma bila saya dah meningkat remaja, saya baru dapat meluahkan apa yang terkumpul di hati saya. Tapi masa tu dah agak terlewat sebab saya dah makan hormon. Waktu tu saya ada seorang kakak, dia seorang doktor pakar pembedahan. Jadi doktor ni dia faham tentang hormon, tentang perubahan yang berlaku pada diri saya. Jadi dia tahu kesan buruknya apa semua. Itu masa tu kira dah terlewat lah sebab saya dah telan hormon, dah berkeping-keping. Jadi perjalanan saya daripada kecil itu memang saya banyak question mark. Apa yang sebenarnya? Sebab apa? Bila saya tengok lelaki handsome kan, saya rasa macam macam tu. Maafkan saya kalau saya over ya, sebab saya I just can't be myself. Saya nak cerita tentang diri saya. Saya tak nak macam fake tau. Acah-acah tau itu. Tak nak acah-acah. Tapi saya adalah saya. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh menerima saya seadanya, sebab yang berubah adalah gaya hidup saya, amalan saya sebagai seorang Muslim, namun saya tetap saya. Itulah dianya. Jadi berbalik semula tentang cerita saya tadi, bila saya dah orang kata banyak sangat question mark dalam kepala saya ni, macam mana lah saya ni bila tengok lelaki handsome je, tak ada mak ayam. Masa tu tak ada mak ayam. Mak ayam tak ada, pak ayam tak ada, anak ayam ni saya surang je. Tapi dia boleh jadi begitu. Jadi orang kata, dia pengaruh kawan ni jadi macam tu. Tak semua ya, tak semua disebabkan pengaruh kawan, dan tak semua disebabkan faktor persekitaran. Ini adalah faktor anugerah dan ujian daripada Allah. Jadi ada perbezaan di situ ya. Sebab itu yang macam saya ni susah nak jadi lelaki. Lelaki sejati, bukan lelaki. Lelaki senang macam ni. Yang sejati tu lelaki betul, maksudnya keras semata. Ya? Keras semata tu maksudnya dia pergi gym, dia bina otot, dia betul-betul masculine. Saya dah buat. Orang kata, cikgu pergi gym lah, tak berat lah apa semua, makan protein. Saya dah buat, makan meal prep, makan protein. Tapi akhirnya keluar darah, bleeding daripada dubur saya, berkeping-keping selama 2 bulan. Dan bila saya berjumpa dengan Dr. Ismail Tamri, pakar sakit tuan nombor 1 di Malaysia, dia kata, cikgu, you should not force yourself. You tak boleh paksa diri jadi lelaki. You just accept yourself. Kena terima diri kamu seadanya. Saya kata, no doctor, I want to be a masculine. They always force me to be a masculine. A real man. No, I'm not a real man. I'm macam fake sangat. Masa tu saya terlalu mengikut apa kata orang yang nak saya jadi lelaki. Saya tak fikir lagi dah risiko. Tapi bila saya buat seperti mana yang orang nak, akhirnya memakan diri saya. Jadi sebab itu bila saya kaji balik, saya dah berhijrah selama 12 tahun. Saya kata, you just be yourself. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Yang penting gaya hidup, amalan. Kita tahu sembahyang kita, saf kita kat mana. Jumaat jangan tinggal. Mengaji okey je. Yang penting yang lain tu boleh masuk dengan masyarakat, tak ada masalah. Dengan ustaz-ustaz, saya tadi dengan Ustaz Izwan Abang. Lagu-lagu pipi lagi. Maksudnya saya tak ada masalah. Saya tak ada apa masalah. Kadang-kadang yang menjadi masalah adalah persepsi. Orang tengok, jangan dekat cikgu, ada raba konekti. Ya, kadang-kadang saya nak salam dengan orang tarik tangan, sampai macam saya nak saya ni macam lah hadap sangat. Betul, inilah antara perbincangan bila orang suka menganggap kita ni yang bukan-bukan. Kita ni dah lembut, memang lembut dah, tak boleh dah. Letaklah dalam mall macam mana keras macam tu kan. Bila keluar daripada mall, letak macam ni. Saya tak kisah sebab saya rasa saya sangat bahagia dengan hidup saya. Walaupun saya lembut. Sebab Allah bagi saya macam-macam kelebihan. The moral of the story, kita ni kena bersyukur dengan apa yang Allah beri pada kita. Cuma kadang-kadang kita tak sedar. Kelemahan itu adalah sebenarnya tunggak kekuatan dalam hidup kita, pada diri kita. Cuma kadang-kadang kita tak gali. Gali lubang. Kita tak gali. Kemudian
Bila saya dah meningkat usia, dah masuk remaja, saya mulalah telan hormon, dah mula cucuk, dah mula operate, buat body apa semua. Saya buat body, saya buat muka memang banyak lah. Ya, costly masa tu murah lagi, sekarang ni dah mungkin ratus ribu. Saya memang banyak buat pembedahan. Sebab itu muka saya, kalau saya buka dia songkok kan, saya pakai je topi kan, perempuan akak. Semua orang kata, cikgu nak jadi perempuan balik ke? Sebab saya ni adalah instruktur senaman. Saya adalah Saif Malaysia. Saif ni maksudnya pedang dalam bahasa Arab. Dia branding Malaysia produk. Jadi saya adalah one of the Saif Malaysia, dan saya adalah seorang guru daripada Sekolah Kebangsaan Bukit Tinggi Kelang, Selangor. Berikan tepukan untuk sekolah saya. Dan juga guru besar saya, Tuan Encik Adil bin Amir Hamzah, tuan guru besar saya yang sangat supporting. Kalau tak, saya tak ada datang sini ni. Yang saya Imam bagi saya job. Lepas tu guru besar saya bagi saya kebenaran lampu hijau. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya sampai sini. Kalau tak memang tak ada lah, sorry lah. Ya. Jadi bila kita dah mula, ya, orang kata mengambil hormon, buat pembedahan sana sini, dia menjadi semakin tegar. Dan alhamdulillah saya ni, walaupun saya ni nakal, ya, bukan jahat tau, nakal. Ya, nakal sebab apa? Nak jadi perempuan, lepas tu nak merasa kehidupan yang very social, ya, pergi clubbing dan apa semua. Saya kalau dekat ibu ni selalu lepak dekat Shuttle 8, Titi Wangsa. Siapa yang tahu dekat lingkaran bulatan dekat kediaman Menteri Besar Merah tu, ada satu Shuttle 8, satu disco bawah tanah. Dekat situlah saya lepak. Dan disco tu dia bukan sembarangan orang boleh masuk, sebab hanya yang form 1 je. Saya ni form 1 lah. Kalau form dah tak boleh masuk, ya, maknanya saya ni tak pecah lubang. Tak pecah lubang, tak tahu kemudian. Sebab apa? Suara saya tak macam biasa. Pukul bang satu. Pukul berapa orang? Saya tak Suara macam tu. sebab itu saya ni ada banyak kelebihan yang Allah bagi. Jadi orang tak nampak. At that time pula saya ni ada juga ramai kaum maknya, dan ada juga perempuan. Dan bila saya dengan boyfriend saya, memang orang tak tahu saya bondan. Ya, tapi bila keluar dengan nya, baru orang tahu dia bondan. Bukan nak bangga diri, tak ada. Itu di antara lah, ya, di antara ujian untuk saya. Saya tak bangga, tapi itu satu ujian untuk saya. Jadi bila dah ambil hormon, bila dah hidup semua kehidupan pun, saya dah tamat kat SPM saya dapat first grade, 18 grade masa tu di Methodist High School. Saya sebenarnya first SPM saya dapat second grade, tapi kakak saya doktor tu, dia kata, kau sepatutnya dapat first grade, kau pandai. Aku sponsor kau pergi belajar lagi dekat MHS. MHS ni sekolah swasta, private school. Jadi saya dapat dah tawaran kongsi, saya tak pergi. Dapat dah, tak pergi. Dia nak saya dapat first grade. So saya pergilah Methodist High School, 1 tahun kat sana, dapatlah first grade, 18 grade. Jadi macam arwah kakak saya, sebab dia dah meninggal kan, dia sangat bangga dengan saya. Dan saya sangat rapat dengan dia sebab dia anak yang pertama. Dalam keluarga saya ni, saya anak bongsu. So saya rapat dengan kakak yang pertama. Kakak yang pertama perempuan, yang kedua lelaki, yang ketiga perempuan, keempat perempuan, yang kelima separa. Separa lah dulu lah, sekarang tidak lah. Saya tahu dah lelaki kan, gendernya kan. Cuma saya ni ada serta-serta part tu. Kalau pemakaian saya tu kan, contoh kalau more to aerodance kan, kalau saya macam berada dalam petang sebagai seorang coach kan, dia ni perempuan lelaki, orang semua dah macam, ya Allah. Terus ada orang mengecam saya. Saya senangnya bila orang keliru tentang saya kan, awak nampak tak ada tak Gunung Kinabalu? Nasi lemak yang berposik? Kalau tak ada, jangan cepat hukum saya. Kalau sudah lembut je, jangan kata saya nak jadi maknya. Saya kan nak jadi perempuan, bulu mata tak bawah. Skin soft macam ini takat saya lembut, saya mengajar senaman. Bukannya saya nak mengajar orang jadi bondan, saya nak mengajar orang sihat. Tapi disebabkan kelembutan saya, muka yang dah kuat ni, nampak more to feminine, orang selalu sangat menghukum saya. Jadi kadang-kadang saya sekali try hard nak nak memahamkan masyarakat ni, segelintir ni, bahawasanya saya hadir sebagai coach untuk mengajar orang sihat. Sebab saya punya genetik, mak saya, bapa saya darah tinggi. Bila saya naik di berat badan saya, hari tu baru naik 89. Darah saya naik jadi 165.
So doktor kata, you kena turunkan berat badan. Sebab itu saya dalam masa seminggu saya turun jadi 85. 85 saya terpaksa ya, baru darah saya turun. Sebab masalah kesihatan dan kesan daripada pengaruh hormon, pembedahan yang saya buat, saya terlalu banyak pembedahan. Jarum dekat badan saya ni dah kalah dah saya pusing dah. Betul, dah kalah saya pusing. Macam minta maaf pada masyarakat India, kaum India ke apa, memang dah banyak sangat. Dekat buntut ni jangan cakap lah. Yang dekat sini ni kita nak buat pinggul kan, hampir nak mati. Hampir sikit lagi kawan-kawan semua dah pegang saya. Alvin nak cakap apa? Urut. Cikgu, okey tak? Saya dah macam nyawa-nyawikan demi Allah. Sebab itu ramai yang buat pembedahan pinggul ni mati. Memang sakit gila. Ya, kepada wanita-wanita di luar sana ni yang ada di sini ni, di luar ke mana, janganlah teruja sangat dengan pembentukan pinggul apa semua. Sebab memang keadaan kematian tu sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Tapi yang kelakar tu, sebelum saya nak macam bukan menghembuskan nafas, nak tarik nafas tu, terkentut keluarlah bau yang sangat busuk. Sebab angin daripada ubat yang saya makan tu, ubat bius tu, saya makan ubat, saya dah lupa dia, ubat bius tu 8 biji saya telan. Tak ada ubat bius, jarum-jarum tak ada. Kita makan pil je dan terus dia cucuk. Tekan kolagen tu, tekan penuh, sebelah. Lepas tu, sebelah lagi. Kan senang tak jadi perempuan? Jadi perempuan tu bersyukur jadi perempuan. Ya, yang macam saya ni seksa nak jadi perempuan. Jadi sebab itulah ke arah kematian tu sangat tinggi, sama ada cepat atau lambat. Dia tengok jam takut ambil masa ya. Kalau saya terlebih masa, bagi tahu dengan saya. Jadi bila saya dah melalui kehidupan, lepas habis PL saya lari pada rumah, saya tak tahan dengan kecaman orang di kampung saya, kampung Lukuang ya. Saya tak kata orang kampung tu salah, tapi bagi saya masa tu mungkin dari segi minda mereka belum menerima orang-orang macam saya. Tak tahu lagi macam mana nak tarik orang-orang macam saya ni untuk ditarbiahkan, untuk diberikan bimbingan dengan penuh kasih dan sayang. Mereka belum tahu lagi. Jadi mereka hanya kecup. Halo, Kak Itam. Kenapa ya? Assalamualaikum, Kak Itam. Kenapa? Ni anak kamu rampek lagi orang. Malam pertama. Malam kedua, Assalamualaikum, Kak Itam. Kenapa? Lah anak kamu pergi layan jantan, ada nama orang jantan. Dia merogoi dalam kereta. Malam kedua. Malam ketiga, Assalamualaikum, Kak Itam. Dengar khabar anak kamu dah masuk Kristian. Dan dah tunggu agama. Mak mana yang tak susah hati? Setiap malam ada je haters, netizen yang call rumah saya. Jadi bila keadaan jadi macam tu, saya tak tahan tengok mak saya. Nangis, Allah itu aku. Saya terus bercakap, saya memang tak boleh cerita. Kalau pasal mak ni kan, mak saya dah payah sangat korban untuk saya. Ya, jadi bila saya tengok keadaan mak saya yang sangat depression, lingkaran depresi terlalu kuat dekat mak saya ni kan. Dah lah dengan kakak saya ni, kakak saya pun ada sakit ya. Sistem tubuh saya dah lupa, ala-ala macam Cina tu. Jadi saya ambil langkah paling berani, saya lari daripada rumah. Bila lari daripada rumah, itulah bermulanya kehidupan malam saya. I'm working as a sex worker. As a sex worker, part time as a GRO. Dan saya belajar tentang kehidupan malam, dan saya kenal tentang dadah dan segala-galanya lah. Sebelum saya jadi cikgu ya, jangan kata saya sekarang dah ambil dada lagi ya. Tak ada dada lagi ya. Ada dada je sekarang. Ya, dada kan. Jadi bila kita jadi cikgu ni, dia dah lain lah kan. Jadi dalam saya menyusuri kehidupan saya tu, banyaklah benda yang pahit, manis, tapi yang paling banyak pahit lah. Ya, menjadi seorang makna ni sebenarnya bukanlah gembira mana pun. Jiwa tu kosong. Ya, kosong. Ya, bukan apa sebab kita ni kurang kasih sayang. Sebenarnya kasih sayang itu adalah daripada Maha Pencipta. Itu yang utama. Ya, yang dia tak nampak. Bila saya dah berubah, berubahnya cinta tu kepada yang Maha Kuasa. Bila saya serahkan diri saya pada dia, baru saya nampak cahaya tu ke mana saya nak dorong. Dan Alhamdulillah Allah telah gerakkan hati saya. InsyaAllah dalam 2-3 tahun lagi saya akan bangunkan sebuah pusat dakwah ataupun madrasah di kampung Lukuang. Tanah dalam Malaysia. Saya memang bercita-cita kalau ada siapa-siapa nak join together dengan saya. So
Sebab saya nak buat madrasah untuk anak yatim dan asnaf dan juga pusat transit bagi golongan LGBT di Ipoh Perak. Sebab apa saya pilihkan kedua-dua golongan sasaran ini? Kerana golongan LGBT ini mereka kekurangan kasih sayang dan mereka memerlukan motivator. Anak-anak ni adalah motivator untuk mereka. Kalau kita pandang golongan ini, mereka gemar mengambil anak angkat. Sebab apa? Mereka perlukan kekuatan. Anak-anak inilah menjadi sumber inspirasi untuk mereka lebih kental dalam menyusuri kehidupan. Ya, jadi sebab itu saya try hard untuk ambil anak angkat, anak yatim, anak asnaf ini yang saya akan latih, saya akan didik mereka menjadi hufaz. Sebab madrasah itu bukan madrasah biasa-biasa untuk hufaz. Lepas tu mereka akan dijadikan sebagai satu kekuatan untuk kawan-kawan saya berubah. Perlahan-lahan, namun dengan penuh kasih dan sayang. Dan saya juga akan latih anak-anak ini menjadi pendakwah yang versatile. Bukan pendakwah yang sering menghukum, tak ada. Pendakwah yang versatile ni maksudnya dia okey je. Macam saya ni okey je. Walau tak pakai tongkol ni, walau bersenam ni kan, dalam jiwa ni kan, nak mendidik, nak bantu. Tapi ni saya minta maaf saya cakap, sebenarnya kalau saya berpakaian macam ahli sukan dan instruktor itu semua adalah satu saduran sahaja. The originality tunggu bila madrasah itu dah terbangun, itulah saya. Sebab saya tak boleh terlalu Islamik. Saya nak tarik kawan-kawan saya jauh daripada kehidupan, jauh daripada agama. Kalau saya terlalu Islamik masa jumpa kasih subhanallah, dia orang takut. Dia orang takut. Jadi saya kena macam jadi macam Ustaz Izwan, Ustaz Hanafi, Ustaz Kazim, dia dah faham saya macam mana. Itu pun ambil masa juga dia, Ustaz Kazim dah ambil masa juga. Dia kata, cikgu ni macam nak jadi perempuan je. Saya bukan nak jadi perempuan sebenarnya. Ada sebabnya. Ya, sebab golongan ini dia tak boleh tengok kalau orang yang dah berubah ni, dia macam terlalu Islamik. Dia macam relax je. Itu sebab kalau macam-macam ni, saya pakai songkok kan. Kalau kehidupan biasa, kalau program lain saya pakai topi je. Saya tak nak macam terlalu macam memberikan satu sekatan untuk mereka mendekati saya. Kalau boleh biar orang datang, biar santai namun sampai. Dia nampak relax je, tapi dia punya dalam penuh dengan kebaikan, menyampaikan kebaikan. Okey, jadi kalau di sini sesiapa yang ada masalah, mungkin rakan-rakan, anak-anak, saudara mara yang mempunyai orang kata dalam kategori LGBT ini, kalau kata nak mendapatkan rujukan, boleh berhubung dengan saya di talian 014 255 6719. Dan hari ini saya datangkan khas buku saya, Cetusan Kesedihan Air Mata Selama 12 Tahun Saya Berhijrah. Saya bukukan di dalam buku Maaf Tuhan, Aku Tersalah Langkah. Buku ni harga 30, tapi untuk hari ini RM25. Kalau siapa nak support saya untuk legacy dakwah saya. Sebab apa yang saya buat ni untuk kerja dakwah saya. Ya, untuk kerja dakwah saya. Saya bukan nak kalau saya jadi jutawan pun, insya-Allah, bukan mungkin, insya-Allah saya akan infakkan segala-galanya ke jalan dakwah. Sebab saya dah puas disponsor, hartawan, kontraktor, engineer, dah puas. Dah cukup dah. Sekarang tibalah masa dalam usia saya 46 tahun ni, apa yang saya boleh manfaatkan diri saya untuk anak-anak bangsa saya. Sebab itu saya jadi cikgu. Saya tak kira dia Indian ke, Malay ke, Chinese, whatever you are, I try my best to help you. Tapi kadang-kadang cara saya sangat tegas. Dia sangat tegas. Kadang ada parents yang macam salah faham. Cikgu, kenapa ni macam ni? Saya kata, maafkan saya tuan. Saya ni, saya tak nak tengok anak-anak saya ni rosak. Saya tak nak tengok anak-anak saya ni hanyut. Saya tak nak tengok anak-anak saya ni keciciran. Jadi saya sangat tegas. Tapi tegas saya sebab saya sayang. Ada ibu bapa yang tak puas hati dengan saya. Sebab saya ni dah macam terlalu menjiwai watak seorang ibu dan bapa. Dan kita pernah ada pengalaman hanyut, ya, terjun ke lembah yang hina ni, kita dah tak nak lagi. Walaupun saya nampak dia ada potensi je kan, nampak dia ciri-ciri tu ada kan. Saya selalu turun ke lapangan ya, kalau area Kelang sana tu, dekat area Taman Andalas, dekat Bayi Perdana pun semua, saya banyak turun ke lapangan berjumpa dengan drug user. Dadah yang mengambil dadah dengan sintetik. Saya selalu turun, lepak-lepak, kadang-kadang ada yang offer, Mak, RM10. RM10 tak apa mak, RM10
RM10 lah, awak boleh lah dengan saya. RM10 wah. Dia punya Zakaria je RM10. Betul. Berapa nak tipu? Money boy. Tapi yang sayangnya kebanyakan remaja Melayu. Ya. Bila saya pergi, saya duduk kat saya dapat lagu kita, dia orang datang. Awak RM10 coba tak apa. Oh ya. Maaflah saya datang ni saja je, tunggu kawan. Demi Allah yang saya cakap, saya selalu turun ke lapangan. Tapi Alhamdulillah dengan watak saya pelbagai ni, saya dapat menembusi minda-minda anak-anak remaja ni. Sebab dia orang tak tahu saya ni siapa. Itulah bertuahnya kalau banyak personality ni. Tak, tu bertuahnya saya dapat. Ya, sebab saya fikir saya akan bantu. Until now sampailah sekarang, masih lagi ada orang-orang yang terjebak dalam dunia tersebut yang cuba untuk menarik saya. Tapi Alhamdulillah saya tak cakap besar. Tapi nampaknya dah ada yang datang, pegawai ya, orang VIP dah datang ke saya boleh teruskan lagi ke atau macam mana? Tak dia bagi signal kat saya? Boleh. Baik. Jadi kita teruskan sedikit. Jadi bila saya dah berubah, bila saya dah berhijrah, jadi kehidupan saya dah semakin bercahaya. Saya hanya memfokuskan untuk membantu. Dia tak kira lah Pak Cik Omar ke, Mak Bedah ke, Kak Kiah ke, siapa-siapa. Ya, kadang-kadang saya punya klien tu dia just WhatsApp, dia just call saja. Tapi saya memang kalau ada kesempatan memang saya bersemualah direct. Dan ada juga ibu bapa daripada Ipoh ni datang ke sekolah saya dekat Kelang sana, semata-mata nak cerita, nak tengok saya ni. Oh, ini ke Cikgu Eri. Dia orang nak tengok, dia orang kata macam cikgu ni fake je. Ya ke cikgu ni podai? Ya ke cikgu ni mana? Jadi dia orang datang jumpa saya dekat sekolah, menceritakan masalah anak-anak mereka. Tapi Alhamdulillah banyak sangat yang menghubungi saya. Mana yang saya boleh bantu, saya bantu. Cuma kalau anda ingin menyokong kerja dakwah saya, ya, sebab saya belum ada sebuah orang kata banker yang hebat. Banker yang hebat. Kalau siapa-siapa nak support saya ada bawa dalam 5-6 buah buku ni, buku saya. Dan kalau boleh, kalau tak nak beli pun tak ada masalah, saya tak ada paksa. Cuma kalau boleh sebarkan, sebab saya orang Perak. Saya tak famous dekat Perak, saya famous kat Selangor. Saya famous dekat Selangor, saya tak famous kat Perak. Maaf saya cakap, tapi saya orang Perak. Sebab saya banyak diberikan peluang dan ruang di negeri Selangor. Jadi dekat Perak agak kurang lah. Ada tu ada tapi kurang. Jadi saya try hard untuk menembusi negeri Perak ni untuk membantu. Sebab dekat Perak ni pun sangat ramai ya LGBT. Terlalu ramai. Setiap negeri dia ada. Dia jangan kata tak ada, di negeri kami tak ada. Tak ada, tempat kami tak ada. Memang tak ada. Yang ada tu memang lelaki, tapi sesuatu. Nampak lelaki ni, tapi bila jumpa pasangan, Allah. Tadi gagal. Kenapa jadi perempuan? Saya posisi perempuan. Tu yang lagi bahaya. Macam saya ni nampak lembut-lembutnya, nampak muka-muka perempuan ni kan. Yang itu tapi akhirnya itulah. Lagi itu sahaja. Maafkan saya kalau saya terkasar bahasa. Saya juga insan biasa. Walaupun sekalipun kalau ada siapa yang nak support, dapatkan buku daripada saya. Dan juga apa-apa boleh berhubung dengan saya di Darjah 214-256-719. Yang hebat, yang mulia, yang cantik, yang indah daripada Allah SWT. Yang lemah, yang hilaf, yang hina adalah diri saya sendiri, Cikgu Eri yang hadir ini. Mohon ampun dan maaf sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak pengadu dan semua yang terlibat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.